itself. Yalah, betul. Dan kalau kita cerita pasal manipulation ni, toxicity ni, dan all the kind of red flag you cakap tu, bukan setakat ada pada lelaki, And tetapi benda tu ada pada perempuan. orang lelaki pun penonton kat luar sana, bukan kita ni nak kata gender bias ke tidak, tapi segala yang Maya sebab Maya perempuan, jadi dia mengalami situasi tu dari sudut Perempuan. seorang perempuan. Tapi kat luar sana ada juga perempuan yang toxic, yang melakukan perkara yang serupa, all this manipulation, all this degrading. Okay, give you one example. Aha. Tanggungjawab lelaki ialah untuk memasak, mengemas apa benda. Tanggungjawab isteri ialah melayan. Dan itu yang dicanang-canangkan. Betul ke tak betul? Tanya saya ke macam mana tu? I ask you. Betul ke tak betul? Bunyinya tak betul tu. Bunyi. Okay, so dekat dalam yang kita belajar, even kalau rasanya dekat dalam mata pelajaran agama dekat sekolah menengah, dia dah cakap dah, tanggungjawab lelaki ialah sekian-sekian, tanggungjawab perempuan ialah sekian-sekian. You need both to work together, cooperate together. Bukan ini semua tanggungjawab lelaki, ini semua tanggungjawab perempuan. Tak. Sebab bila I give you example, the way I see a marriage is like you are entering into a contract. A contract is supposed to benefit both parties. Okay. Kalau benda tu dah jadi berat sebelah, it becomes toxic. Doesn't matter berat dekat mana. Berat dekat mana. Berat lelaki ke kat perempuan ke, still tak Still, balance lah. Benda tu tak balance. Bila benda tu tak balance, dia akan jadi toxic. Sebab apa? Tanggungjawab perempuan, katalah tanggungjawab perempuan ialah memasak, mengemas rumah, menjaga anak. Katalah that is the agreement that both of them come up with together. Tanggungjawab lelaki ialah mencari nafkah. So dia kena keluar. So meaning to say what? The girl stays at home and the husband works. Right? What happens if suddenly you need a dual income? Meaning to say duduk dekat KL, Yelah. macam lah boleh, kalau you boleh, kalau besar sangat gaji 6 angka tu mungkin lah lain cerita. lain cerita. Ataupun high end of 5 angka punya kan, 5 figure punya gaji Yes. kan. Tapi you perlukan dua, both the husband and the wife to go out to work. Now the wife dah masuk ke dalam bahagian lelaki where bertanggungjawab untuk mencari nafkah. Bersama-sama cari nafkah. Bersama-sama cari nafkah. Does that mean that now housework pun sama-sama buat? Supposedly lah kan. Kata kontrak. Tapi usually what happens is isteri keluar pergi kerja, balik rumah dia tak sempat nak buka tudung lagi, dia dah kena settlekan benda-benda ni semua. Husband tu, dia anak dia sekolah mana dia tahu, cikgu anak tu siapa pun tak tahu. But ada juga yang wife tu duduk dekat rumah, dia boleh me time, tak nak kerja, husband provide and everything. And lepas tu husband tu dia balik rumah penat-penat, and dia juga yang kena handle anak, handle rumah, handle kerja sekolah anak and everything. Benda tu kita boleh nampak. Benda tu and bila kita tengok benda tu tak balance. Lelaki ke perempuan ke, benda tu tak balance. Kena balance. Betul. Yang menonton macam saya cakap tadi, bukan gender bias lah, cuma sebabkan yang bercakap tu Maya. So point dia tu daripada perempuan. So kalau yang lelaki yang menonton tu just orang kata apa, terbalikkan reverse je lah, the role. Reverse je, sama je. Macam contoh kan, dari kecil orang lelaki ni selalu dimomokkan, diajar, didoktrinkan, kena sentiasa kuat, kena sentiasa hebat. At one time dan ni adalah kenalan saya sendiri yang bersifat konon-konon hebat ni sebenarnya memberi mudarat pada dia. Sebagai contoh, betul tak ramai lelaki malas jumpa doktor? Ya. Malas nak buat medical check up. Yes. Dan berlaku kepada saudara mara sendiri, di mana sebab dari kecil dia diajar lelaki kena hebat apa semua, and then one day pass away, dah arwah dah. Sebab apa? Tak nak berubat, tak nak jumpa doktor. Sakit tu sampai dah teruk. Ini satu toksik yang toksik kepada diri sendiri. Sebab apa, dah didoktrin. Jadi macam saya cakap lah, toksik tu goes both way. Pasangan kalau tu bukan cerita dari segi sudut pasangan, pasal budaya lah kan. Dia benda tu rasanya, kalau for us to be not toxic, we have to be in the mode of servitude. Sebab bila kita buat satu-satu perkara, macam masa, kalau kata relationship husband and wife lah kan, kalau husband tu dia
bila dia bekerja tu untuk bagi anak dia happy, wife dia happy. Tertimbal balik yang dia sepatut dapat is wife tu happy. Happy bila dia pergi hargailah. Hargai apa yang dah diberi. Hargai. So benda dia simple je. The husband is happy to work. Balik tu dengan senyum, boleh peluk dengan anak, ask the wife how are you, hari ni apa aktiviti, anak buat apa hari ni, anak sepahkan apa hari ini, you know, that kind of thing. Yalah, betul. And then ada that communication. Dia takkan jadi toxic. Betul. Sebab wife mungkin akan kata, abang tahu tak hari ni kan si siapa tu anak kita jatuh, lepas tu tengok dah luka. Saya tak perasan, saya tengah masak masa tu, saya tak perasan tengok dah luka. Kata tak apa, biar abang tolong balutkan luka. Lepas tu you rehat. You dah rehat ke belum? Dah makan ke belum ni? Daripada tapi ayat-ayat macam ni macam bunyi dalam drama pukul 7 dalam drama pukul 7 pun sekarang ni kita tak jumpa dah benda tu. Dia cerita baik cerita I love you, you love me je kan. Dia tak ada this kind of positive reinforcement punya image macam ni. Image good husband and wife relationship tu dah macam makin lama makin kurang. It's either the wife is submissive to the husband or the husband is submissive to the wife. Tapi there is no model of what is a healthy relationship. Betul. Pun dah tak ada. Sebab apa? Sebab kita tak kenal. Tak payah pergi jauh. You tengok kartun. Tengok kartun. Pun dah bila nampak dalam friendship tu mesti ada bergaduh and aku ambil side sini, kau ambil side sini, dan tiba-tiba ada jahat dan baik. And jahat tu is only one faceted, baik is only one faceted. Sebab apa? Sebab kita tak tahu macam mana balance looks like. Dalam kartun Dalam kartun pun nak kena complicated macam tu kan. Dalam kartun. Okay. Aku cakap pasal kartun lah sebab anak-anak tengok kartun kan. Okay. Penonton kat luar sana jangan lupa kalau ada pengalaman anda something yang similar to Maya ke ataupun anything lah yang toxic ni, kita share dalam ruangan komen. Mungkin toxic starts with relationship. And if it's not treated, it becomes abuse. This is something that we have to be very aware of. Tapi Maya, memang betul lah kita macam cakap lah, kita terlampau terkongkong dengan doktrin jangan buka aib. Tapi kalau buka aib pada orang yang salah pun masalah juga kan? Ya. Okay. So maksud saya buka aib kat sini berkongsi cerita tu lah. Yes. Sebab kita hidup dekat zaman sakit tu patut dipaparkan. Okay. Jadi sakit kawan pun kita paparkan. So dah jadi tak pasal-pasal. Dia menjalani kehidupan orang lain pula. Orang lain punya hal macam dia punya hal. Macam dia punya hal. Tu pun satu hal juga. Tapi macam for me is kalau kita tak reveal sakit kita kepada kena tahulah siapa yang patut kita reveal kan. Satu, macam in my case, I learned that in the event that kalau kita dah rasa terlampau berat, call Talian Nur 15999. Ingat 15999. Yang ini bukan setakat untuk kita, kalau biasanya kalau Talian Nur ni untuk penderaan kanak-kanak kan. Tak. Talian Nur adalah gateway kepada untuk kita tahu kalau kita menghadapi tekanan yang sangat hebat dalam hidup. Macam misalnya kita sebagai mak, kadang-kadang tu kita hilang sabar. This is normal for any mak. Dia dah letih sangat, dia hilang sabar, dia marah anak dia. And dia sendiri sedar, aku tak pernah buat benda macam ni. Why do I do this? Kita tak tahu sama what is going to happen. Anak, apakah kesan dia pada anak kita. Call Talian Nur. Bercakap dengan Talian Nur akan immediately pass kita kepada kaunselor yang dah dipilih oleh jabatan tu. Dan sekiranya kita perlu dapatkan rawatan susulan, daripada Talian Nur tu kita boleh pergi ke hospital untuk dapatkan jumpa dengan ahli terapi
ataupun pakar psikiatri. By the way, untuk hospital kerajaan untuk pergi jumpa dengan ahli terapi percuma tau. Sebab saya nampak perbuatan jumpa psikiatris ni semua macam orang gila je jumpa. Macam sesuatu yang terlarang tau. Tak boleh nak buat. Dia orang buat nanti kan rasa macam nanti kan aku kena panggil orang gila pula nanti kan. Tapi sebenarnya benda bukan macam tu. Bukan macam tu. Kenapa, apa yang saya perasan, sebab saya pergi dua. Saya pergi jumpa dengan pakar psikiatris dan saya jumpa dengan pakar terapi dalam proses untuk saya pulih. Dan sometimes what you need is validation that what you are doing is right. Bila kita bercakap, okay, ini adalah benda-benda yang terjadi, ataupun kita perlukan, macam mungkin kita rasa, and I think a lot of mothers go through this. Dia rasa macam dia tak layak jadi mak. Sebab dia marah anak selalu sangat, sebab dia silang sabar dengan anak, sebab rumah tak bersih, for whatever reason lah. Tapi dia rasa dekat dalam sudut hati dia, aku ni tak layak jadi mak. Itu adalah satu sign that you are stressed and you perlukan bantuan untuk ada support system yang bagus. So you are afraid that you might be telling the wrong person. Katalah membuka aib ni, you membuka aib kepada orang yang salah. So pergi kepada orang yang bertauliah, yang memang itu kerja dia. Dia takkan, you cerita dekat dia sekarang macam misalnya katalah Nazrin, you are my psychiatrist kan, and I cerita dekat you, dalam sehari you akan jumpa berapa puluh orang patient. You ingat tak cerita I? Kalau tak tengok rekod tak boleh ingat tu. Kalau tak tengok rekod tak boleh ingat. Tak boleh ingat. And dia takkan, and dia bukan jenis. Dan dia punya, orang kata aku janji syarat dia yang dia tak boleh langgar, dia tak boleh dedahkan maklumat tu. Dia tak boleh. And even kalau dekat dalam jabatan agama, kita boleh request untuk jumpa dengan yang mempunyai tauliah dalam pakar kekeluargaan, counselor dalam jabatan agama. So sebab macam orang kata aku tak nak jumpa dengan psikiatris nanti kan dia bagi dia bagi ajaran-ajaran sesat barat. So nak pergi jumpa dengan ustazah pun kena cari yang tauliah juga. Betul. But do you know, sebenarnya kajian tentang mental health was actually dipelopori oleh cendekiawan Arab. Ya, betul. Bukti dia 2 years ago diorang jumpa manuskrip lama daripada menggunakan bahasa Arab kuno yang mengkaji tentang mental health. Dan benda tu dikaitkan dengan Al-Quran. So it was actually very interesting to see. So sekarang ni I tengah follow the archaeologists yang tengah translate tu. Bolehlah cari dia punya details dan maybe satu hari nanti boleh buat penterjemahan. Benda tu kan menarik juga nak tahu tu kan, sebab orang banyak kata banyak have this kind of judgement yang this perception yang orang Islam tidak pedulikan dia punya mental health, dan memang terlampau didoktrin macam mana. Sebenarnya benda ni dah lama dah kita jaga mental health kita, betul? Okey. Maya, okey soalan terakhir. Kalau kita dah terperangkap dalam this kind of relationship, kita baru nampak dia punya red flag tu terlewat ke, macam Maya pun 10 tahun juga kan, lambat juga kan. So kalau kalau orang tu ternampak awal ke ataupun terlewat pun tak kisahlah. Macam mana cara nak keluar daripada relationship ni untuk yang belum kahwin dengan yang dah kahwin? Yang belum kahwin, you register. Yang belum kahwin ataupun yang dah kahwin, I would say go register yourself with a psychiatrist. Itu dulu. Untuk nilai kita punya mental health dulu, yes, kan. Sebab dia macam ni. Once you become a victim of a toxic relationship, to keluar, you need to become mentally strong first. Kalau you orang yang mentally strong, you tak akan masuk dekat dalam toxic relationship, which means that kalau you boleh duduk lama dekat situ, maksudnya ada activity an active weakening process that is being done onto you, so you become weak. So you jumpa dengan pakar, kuatkan mental you dulu, kuatkan jati you dulu, lepas tu barulah you boleh melangkah keluar.
for a relationship yang sebelum kahwin, jarakkan diri you dengan orang yang menyebabkan you sakit. So and kalau orang tu you takut dia boleh bertindak ganas, itulah gunanya polis. Jangan takut untuk bawa kepada polis. Jangan takut untuk bawa kepada polis. Okay, Maya, balik kepada yang tadi yang dah berkahwin tu, adakah memang the only way is to get out of the relationship? Memang nak kena keluar daripada, if the relationship if it's just toxic, okay, if it's just toxic to the point that and both of you realize that this is a toxic relationship, we need to mend. You probably need a counsellor, definitely lah, a marriage counsellor untuk ataupun a mediator untuk bantu you recognize apa tu healthy balik. But kalau benda tu dah menjadi abusive and parti yang lagi satu tu dia tak nak lepas, the best way to do is to get out. Because you mungkin yang paling for a long time, the only reason why I stayed was because of anak-anak. But kesan dia is bila you tinggal dekat dalam abusive relationship ataupun a toxic relationship, anak tu belajar secara tak langsung apa tu macam mana sepatutnya relationship tu. So meaning to say we're about to pass the baton of a toxic relationship to our kids. So benda cycle tu akan berulang. So you have to cut that cycle. Either you cut it together as a couple and fix it together, or you have to cut that relationship and move away from that situation so that you can heal. Because because I have kids, so for me, I nampak my daughter daripada seorang yang sangat ceria, suka bergurau. She likes to prank people. I banyak kali dah kena prank dengan dia. Kepada pendiam, tak suka bercakap. Dia kalau boleh dia nak sorok muka dia daripada orang nampak. Dia jadi pemarah. So bila I take her away from the environment yang sangat tak sihat tu, dalam masa kurang 6 bulan I dapat balik my daughter yang comel tu. I see. So sekarang ni I selalulah from time to time I kena prank lah lagi. So healing process tu boleh berlaku lah bila kita keluar daripada relationship healing tu kan. Process tu boleh berlaku. And healing process boleh berlaku bersama-sama. Sebab like I said, toxicity in a relationship ni, benda ni is embedded in society. So when you both recognize that this is toxic, you boleh heal bersama-sama. So you tak payah pun nak keluar daripada relationship tu sebenarnya. Tapi kalau satu pihak saja yang nak heal, lagi satu pihak tak nak heal, you have to get away. Sebab dia macam mana macam kalau kita kena kecil manis, kan, itu adalah toxic relationship antara kita dengan gula. So, dengan makanan generally lah. Bukan setakat gula saja. So macam mana kita nak heal is kita cut our relationship with that gula, kan. So human beings are like that also. Relationships are like that also. Okay. Alright. Okay, Maya, terima kasih banyak untuk topik yang sangat menarik hari ini ya, pasal toxic relationship. Perhaps boleh jadi regular datang ke studio berkongsi pengalaman, tips dan juga all this knowledge pasal relationship lah. Sebab kadang-kadang tak ramai orang yang berani bercakap. Kalau bercakap pun maybe dia somebody yang bertauliah. But then maybe dia sendiri belum pernah lalu. Dia berbeza tau. Pengalaman orang yang percakapan orang yang dah lalu, yalah mungkin dia knowledgeable, mungkin dia seorang profesor ke apa kan, tapi dia sendiri tak lalu lain dengan orang yang sendiri lalu pernah kena baling pisau. Baling kasit. Baby kasit. So perhaps kita boleh teruskan lagi program dengan Maya ni, dan penonton kat luar sana, jangan lupa stay bersama The Gebang Show. Ada banyak lagi program-program menarik yang kita boleh kita bawakan kepada anda. Dan sekali lagi Maya, terima kasih banyak. Thank you. Dan kita berjumpa dekat episod yang akan datang. Assalamualaikum.